Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pelajaran Tauhid tahun 5. Ini merupakan buku teks Tauhid subjek Jaiz. Kamu telah memiliki buku tersebut untuk tahun ini. Ianya merupakan buku pinjaman. Jadi kalau kamu tak buka video ni, kamu boleh berpandukan buku Tauhid tersebut. Hari ini kita belajar pelajaran pertama iaitu beriman kepada qada dan qadar. Pada hari Isnin kamu dah belajar berkaitan dengan erti qada dan contoh. Hari ini kita belajar berkaitan dengan qadar pula. Qadar yang ni. Minggu lepas yang ni. Okey, untuk unit pertama belajar berkaitan dengan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Ini merupakan pengertian bagi qadar. Ustazah baca, kamu ikut. Qadar ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Okey, ulang balik. Cuba pelajar baca sama-sama. Ustazah tunjuk, kamu baca. Okey, ini merupakan pengertian qadar. Qadar iaitu ketentuan Allah yang azali. Allah dah tentukan sejak daripada kita belum lahir lagi di dalam kehidupan kita terhadap semua makhluk. Makhluk ni maknanya ciptaan Allah. Ciptaan Allah tu dinamakan makhluk. Allah tu Tuhan kita, manakala yang lain adalah merupakan makhluk. Okey. Qadar ialah ketentuan Allah. Allah dah tentukan yang azali daripada sebelum kita lahir terhadap semua makhluk, terhadap manusia, haiwan, jin dan sebagainya. Ini merupakan pengertian qadar. Kemudian sekarang tengok contoh qadar pula. Yang pertama, pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Sesungguhnya Allah dah menetapkan apabila kita hendak meninggal dunia ada sebab-sebabnya. Pelbagai sebab yang akan semua makhluk ada. Contohnya binatang. Semut tu mati sebab apa? Kemudian manusia mati sebab, kalau kat sini sebab denggi berdarah. Ada juga yang mati sebab sakit, sebab aksiden, sebab bangun tidur, orang lain bangun tidur, dia tak bangun-bangun. Tetapi Allah dah ambil nyawanya. Ini merupakan contoh qadar yang pertama. Cuba tengok contoh qadar yang kedua. Kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaan yang jujur. Siapakah Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf merupakan sahabat Nabi. Dia seorang peniaga yang berjaya dan jujur. Jadi, bukan hanya sahabat Nabi, malah kita juga apabila menjalani kehidupan hendaklah sentiasa bersikap jujur dalam semua perkara. Jangan sesekali menipu. Cakaplah perkara yang baik walaupun ianya pahit. Ini contoh yang kedua.
Contoh yang ketiga. Disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Manusia wajib untuk bekerja. Ni apabila dah dewasa lah, tetapi bagi kanak-kanak yang masih ditanggung ibu ayah, alhamdulillah ibu ayah masih ada. Jadi bagi ibu ayah pula wajib untuk bekerja. Jadi contoh yang ketiga ni, disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Jadi hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki ni dalam berbagai perkara. Contohnya usia yang panjang, sihat, ada duit, ada kereta dan sebagainya, itu merupakan rezeki. Ada ibu ayah yang sayangkan anak-anak juga, ianya merupakan rezeki. Jadi hendaklah kita berusaha dalam semua perkara. Sekarang ni cuba tengok contoh yang keempat. Contoh qadar yang keempat, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. InsyaAllah satu masa nanti kamu juga akan bertemu jodoh. Bila agaknya? Usia berapa agaknya? Jadi hendaklah kita berusaha dalam semua perkara. Okey, ini merupakan contoh-contoh qadar. Okey, sekarang Ustazah baca, kamu ikut. Pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Okey, baca sama-sama. Ustazah tak baca, kamu baca sama-sama. Ni yang pertama. Okey, Ustazah baca, kamu ikut. Kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaannya yang jujur. Okey, sekarang baca sama-sama yang Ustazah tunjuk. Kemudian yang ketiga, ikut ya. Disebabkan seseorang itu malas bekerja. Okey, ikut. Kini beliau hidup dalam kesusahan. Okey, baca. Okey, tengok contoh yang keempat. Pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Okey, baca. Ini merupakan contoh-contoh qadar. Ini pengertian, ini contoh-contohnya. Ini merupakan isi pelajaran kita hari ini. Jadi, ni semua ni wajib untuk semua pelajar hafal. Wajib hafalnya ni kena minta bantuan ibu ayah. Yang penting kamu kena hafal dulu, kemudian barulah ibu ayah semak pengertian dan juga contoh-contoh ni. Ni wajib tahu, ni isi pelajaran. Tahun depan kamu periksa PSRA, ini juga akan termasuk dalam peperiksaan tersebut kalau ia muncul. Tetapi ini soalan, ini merupakan isi-isi yang penting sangat. Okey, cuba tengok berikutnya. Hukum beriman kepada qada dan qadar. Ini juga ada dalam buku teks ya, yang awal-awal. Jadi kena rujuk buku teks. Hukum beriman kepada qada dan qadar. Ni adik dan juga ini abang. Adiknya tanya, "Abang, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar?" Kemudian abangnya jawab, "Hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib." Wajib ya hukumnya? Wajib. Waw alif jim ba. Kerana ia termasuk dalam rukun iman yang 6. Okey, jadi rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab. Keempat, rasul.
kelima hari kiamat, dan yang keenam ialah qada dan qadar. Jadi qada dan qadar ni merupakan termasuk dalam rukun iman yang keenam. Hukumnya wajib. Ini juga wajib hafal. Hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib. Ini isinya. Okey, berikutnya sila tengok. Dalil beriman kepada qada dan qadar. Dalil kat sini ianya merupakan ayat Al-Quran. Firman Allah ni ayat Al-Quran ya. Inna kulla syai'in khalaqahu biqadar. Jadi ini merupakan firman Allah ataupun kata-kata Allah. Kata-kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib yakin dengan dalil tersebut. Ini pun wajib. Ya, ni dalilnya. Dalil mengatakan bahawa kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Ini juga penting. Ini isu penting. Selain daripada erti, contoh, ini merupakan dalilnya. Pelajar wajib hafal, ibu ayah semak. Semak hafalan kamu. Sebab ia ada kaitan dengan pelajaran darjah 6 PSRA tahun depan. Okey, tengok maksudnya ataupun ertinya. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir ataupun yang telah ditetapkan. Jangan lupa wajib hafal. Okey, yang berikutnya. Allah memerintahkan kita agar meminta pertolongan kepadanya dengan cara bersabar dan menunaikan solat. Sabar tu sifat yang baik ataupun sifat mudah. Begitu juga dengan menunaikan solat. Solat fardu 5 waktu wajib diamalkan apabila telah masuk waktunya. Jangan lewat-lewatkan. Berdosa kalau kita melewat-lewatkan solat. Sesungguhnya kalau kita jaga solat, jaga sifat sabar kita, Allah akan sayang sentiasa pada kita. Okey, amalkan. Sentiasa menanamkan sifat sabar dan redha atas segala ketentuan yang berlaku. Apa jua yang berlaku pada diri kita, jangan sesekali kita menyalahkan takdir. Jangan sesekali kita marah-marah pada orang lain sebab bila nampak orang lain berjaya tetapi kamu tak berjaya, kamu marah pula pada Allah ataupun orang lain. Jadi bersabarlah dan redha atas segala ketentuan yang berlaku. Itulah anak-anak yang kita pelajari hari ini ya. Okey, sekarang ni cuba tengok pelajaran pertama. Beriman, ni latihan ya. Ni ada dalam buku kerja. Buku kerja Tauhid. Semua pelajar ada. Pelajaran Tauhid beriman kepada qada dan qadar. Qada dah belajar minggu lepas. Manakala qadar, bukan minggu lepas, hari Isnin. Kemudian manakala qadar belajar hari ini. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Pertama, iaitu arahannya tandakan raih pada jawapan yang betul. Apakah erti qada? Qada yang minggu lepas ya, masih ingat tak? Kan Ustazah dah suruh kamu hafal. Pastikan jawapan mesti betul. Kalau kamu tak ingat, kamu bukalah video yang lalu ataupun tengok teks. Apakah erti qada? Ketentuan ke, pelaksanaan ke, kepastian ke, ketetapan. Yang kedua, erti qadar. Erti qadar ialah hukum, resam, ketentuan, menentukan. Okey, tengok yang ketiga pula. Ni raihlah salah satu. Nombor 1, satu je. Nombor 2, satu je. Yang ketiga, berikut adalah contoh qada. Kecuali berlaku kematian, berlaku kesusahan, memperoleh emas, memperoleh kekayaan. Yang kecuali ya, satu daripadanya. Yang keempat, disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan ke, kesenangan, kematian,